Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tuan Imam, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah menunaikan sebahagian daripada solat tarawih ini, dan insya-Allah kita akan sambung sedikit lagi. Saya nak sebut ringkas dari sini. Saya biasa bila ceramah ataupun di mana-mana di Malaysia kita ni, bila kita bagi Assalamualaikum warahmatullahi, orang jawab juga tapi dia tak berapa kuat. Kalau kita pergi ke sebahagian negara macam Indonesia, kita bagi salam dalam majlis, kuat dia jawab. Sebelum saya nak cakap ni, saya nak tanya tuan-tuan. Setiap hari ni berapa kali kita bagi salam? Siapa dah yang kita bagi salam? Isteri kita, kawan-kawan di masjid. Siapakah yang mana kita tak pernah miss bagi salam kepada dia? Setiap hari. Siapa dia? Orang yang kita tak pernah miss bagi salam kat dia, tak pernah terlepas bagi salam kat dia setiap hari, ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para nabi dan juga para wali, awliya, orang-orang salih. Tak sah pun kita kata Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Setiap hari kita ulang, tapi mungkin kita tak perasan. Dulu para sahabat mereka tak tahu macam mana nak baca. Kemudian Nabi ajak. Dia berkata Assalamu ala Allah, Assalamu ala Jibril. Salam pada Allah, salam pada Jibril. Nabi perbetul mereka. Nabi kata Innallaha huwas salam. Allah itulah as-salam. Allah itu adalah as-salam. Maksudnya Allah adalah yang maha sejahtera. Sejahtera daripada kekurangan, sejahtera daripada kecacatan, sejahtera daripada memerlukan. Kita salat, Allah sejahtera daripada memerlukan salat kita. Dia bagi lebih kat kita bulan Ramadan ini, pahala lebih. Bukan kerana dia nak pujuk kita, kod-kod kita tak semayang, Allah jadi rugi. Dah. Maha suci Tuhan, Allah ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Allah as-salam. Allah tu as-salam. As-salam tu nama dia. Huwallahu la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dan kita baca Allah la ilaha illa al-malik al-quddus as-salam. As-salam tu nama Allah. Akhirat Allah panggil Darussalam. Kita ingat Brunei Darussalam, syurga tu Darussalam. Wallahu yad'u ila Darussalam. Allah panggil kita ke Darussalam, ke syurga. Darussalam. Tuan-tuan duduk di sini, tiba-tiba ada orang mari bagi tahu tuan-tuan, ni yang di Pertua Agong kirim salam kat Haji. Rasa macam mana? Ataupun Presiden Turki kirim salam. Biar betul lah kata. Tapi betul ni. Kita tu kita rasa bangga lah kalau orang besar bagi salam. Macam mana kalau Allah bagi salam kat kita? Besar mana kalau Allah bagi salam kat kita? Perasaan kita. Tadi tu Imam baca banyak ayat dalam Quran.
Quran kata salamun ala nuhin fil alamin, salam kepada Nuh. Allah bagi salam kepada Nuh. Salamun ala Ibrahim, salam kepada Ibrahim. Salamun ala Musa wa Harun, salam kepada Musa dan Harun. Salamun ala Ilyasin, salam Quran kata. Orang baca surah Yasin, Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'i muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yadda'un salamun qawlan min rabbir rahim. Allah kata inna ashabal jannah al-yawm fi syughulin fakihun. Orang yang masuk syurga pada hari akhirat itu, mudah-mudahan kita masuk syurga, doa amin. Allah kata hari itu sibuk. Sibuk apa? Sibuk dengan nikmat. Syughulin fakihun, sibuk dengan nikmat, dengan wanitanya, yang bagi wanita dengan lelakinya, dengan makanannya, dengan keindahannya, dengan sibuk. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal ara'iki. Depa dengan isteri-isteri mereka fi dhilalin, duduk di bawah teduh, 'alal ara'ik, muttaki'un 'alal ara'ik, duduk di kati-kati depa ni, muttaki'un, duduk bersandar. Allah kata lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Ada buah-buah, ada apa yang depa nak, semua Tuhan bagi. Salamun qaulan min rabbir rahim. Salam adalah merupakan ucapan untuk mereka daripada Tuhan. Tuhan bagi salam ke ahli syurga. Allah, kita ni duduk semayang tiap-tiap hari. Nikmat yang paling besar ialah nikmat apa? Melihat wajah Allah. Tuan-tuan, ada artis terkenal kahwin, pakat duk share gambar dia. Hak kecewa pun ramai. Jumpa artis mai nak selfie, bukan ada apa pun, balik pun ada bubuh dalam Facebook. Orang tahu artis tu pun tak kenal dia, tapi syok, hari ni bahagia aku jumpa orang yang aku minat. Padahal kawan tu bukan bagi apa kita. Allah yang memberikan nikmat yang banyak pada kita ni, hari akhirat kita tengok wajah dia. Nikmat yang paling besar. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Ucapan Tuhan pada hari mereka berjumpa dengan Tuhan, salam. Tuhan bagi salam bagi kita. Kita bagi salam, assalamualaikum, maksudnya kita minta supaya sejahtera kawan tu. Kalau pergi bagi salam nak pajak orang bertumbuk, tak boleh bagi salam. Hak tu nak berkelahi, salam sejahtera. Assalamualaikum, peace be upon you. Ucapan sejahtera. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam tahiyat, kita panggil tahiyat lah, tasyahud, ada berapa bacaan, tapi dua bacaan yang paling terkenal. Satu bacaan Abdullah bin Mas'ud, satu bacaan Abdullah bin Abbas. Saya baca hak tuan-tuan baca dululah, tapi yang dari segi kuat riwayat, dari segi kuat sanad tu Abdullah bin Mas'ud, semuanya sahih. Dari segi kuat, kata An-Nawawi, dari segi kuat Abdullah bin Mas'ud, dua-duanya sahih. Abdullah bin Abbas pun sahih, tapi Imam Syafi'i dia pilih yang Abdullah bin Abbas. Saya baca hak Abdullah bin Mas'ud dululah, hak tuan-tuan jarang baca. Abdullah bin Mas'ud dia baca macam mana? At-tahiyyatu lillah, as-salawatu at-tayyibat,
Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah bin Abbas dia baca macam ni: At-tahiyyatul mubarakatus salawatu tayyibatu lillah. Assalamu macam sama, cuma dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Macam yang tuan-tuan baca. Sebab apa tuan-tuan baca yang tu? Sahih tak? Sahih. Kerana Imam Syafi'i dia pilih yang tu. Sebab ada tambahan at-tayyibat, dan kemudian dia kata kerana Ibnu Abbas ni dia riwayat lambat, dia barangkali yang ni versi yang lain, yang paling last daripada Nabi. Itu pada andaian al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Okey, tak apa. Saya nak cerita salam tadi. Kita, Nabi dah tak ada dah. Kalau orang nak pergi Mekah barulah kita kata ni kirim salam kat Nabi tu. Betul tak? Kita bagus juga orang pergi Mekah, boleh juga aku kirim salam kat Nabi. Padahal sebenarnya kita setiap hari bagi salam pada Nabi. Bukanlah saya kata salah tak boleh bagi ke apa. Siapa nak buat-buat, tak ada lah larangan dalam hal itu. Jibril pernah bagi salam, kirim salam kepada Aisyah. Rasulullah kata, inna Jibril qara'a alaiki salam, Jibril kirim salam padamu. Anas bin Nadar, Nabi kirim salam, Rasulullah qara'a alaika salam, Rasulullah sampaikan padamu salam. Tak apalah. Tapi saya nak ceritanya, kita ni sebenarnya tiap hari bagi salam kat Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, salam sejahtera kepadamu wahai Nabi. Ibnu Abbas juga Ibnu Mas'ud mereka sama dalam masalah ni. Al-Hafiz Ibn Hajar macam setuju dengan mereka. Dia kata bila Nabi tak ada, kita baca Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, tak payah Assalamu alayka. Tetapi kebanyakan sahabat dari riwayat-riwayat Sayyidina Umar riwayat atas mimbar, bacaannya Assalamu alayka ayyuhan nabi. Semua sahabat dengar, tak ada siapa bantah. Jadi kita pakai hak bersih yang kita nak baca tu lah. Yang tu Allah Ta'ala alam lebih sahih, walaupun ada orang yang mensahihkan versi yang lain. Kita kata tiap-tiap hari salam kepada Nabi. Kita jumpa satu orang, kita minat Assalamualaikum, kan? Saya ni tak ada lah minat, tapi adalah orang yang duk tengok dalam TV ke YouTube mengapa jumpa dia bagi salam main jauh, Assalamualaikum, tak ada apa nak bagi salam kat mufti lah. Saya alhamdulillah lah kan. Sebab kita seronok lah. Nabi ni tempat kita sayang lebih daripada mak bapak kita sendiri. Biar mati mak bapak kita tak apa kalau nak bertembung dengan nak matinya Nabi. Mati kita pun tak apa kalau orang hina Nabi. Itulah sayang kita kat Nabi. Hari-hari kita kata Assalamu alayka ayyuhan nabi, salam kepadamu wahai Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh. Lepas tu kita kata Assalamu alayna, salam kepada kami semua. Tu Imam baca, kita semua. Saya baca tadi, kita semua. Haji baca, kita semua. Ni hantu kita semua lah. Wa ala ibadillahi salihin, untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Siapa hamba Allah saleh? Nabi tentu dah. Siapa lagi hamba Allah saleh? Para wali tentu. Setiap hari kita doa, kita bagi salam pada Nabi, kita bagi salam pada para wali, para anbiya. Itu kata agama menghubungkan kita dengan kehidupan ini. Nabi kita tak tengok, setiap hari kita bagi salam kepada dia. Bila kita bagi salam pada orang saleh, Nabi kata, bila kita kata
wa ala ibadillahi salihin, kepada semua hamba Allah salih. Nabi kata asaba kulla abdin salih dalam hadis. Bila dia kata macam tu, mengenai semua hamba Allah yang salih. Tuan-tuan, saya selalu sebut yang ni. 2-3 hari lepas saya sembang di mana, satu orang umur 80 lebih, orang tu duk cerita ni, dia kata saya dia 80 lebih lah, tak ada cita-cita apa lah. Saya selalu sebut yang ni tak betul. Kita ada cita-cita. Cita-cita yang paling besar apa tuan-tuan? Syurga. Cita-cita kita yang tak pernah berhenti, mati nak masuk di kalangan orang saleh. Yang ni lah tuan-tuan, kita doa lah setiap kali semayang sujud, ya Allah masuk orang saleh. Saya selalu sebut, peringat diri saya, kau boleh kongsi dengan tuan-tuan. Nabi Yusuf alaihi salam, satu nabi, apa tak ada kat dia? Segak, orang kata segak lah, kacak, handsome, dia nombor satu. Setakat kita biasa-biasa ni, orang tengok macam tu, orang kata oh handsome lah. Ni orang perempuan sampai potong jari, segak sungguh. Wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Potong jari dia apa? Dia kata ni bukan manusia dah ni, ni malaikat yang mulia. Oh, segak saja tak badan ni jadi raja. Segak jadi raja. Orang mari, adik-beradik dia mari daripada jauh tu, mai nak ambil gandum, kena mai mengadap dah. Apa lagi? Rupa ada, harta ada, wahyu Tuhan lentik jadi nabi lagi. Apa punya kebesaran. Tapi bila tuan-tuan baca surah Yusuf, last kali Nabi Yusuf kata apa? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadith fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Dengar dia kata apa? Wahai Tuhan, Kau telah berikan kepadaku dari kekuasaan kerajaan. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadith, Kau ajar aku mentafsirkan mimpi. Sehingga Nabi Yusuf tafsir mimpi semua. Fatiras samawati wal ard, wahai yang mencipta menguasai langit dan bumi. Anta wali fid dunya wal akhirah, engkaulah waliku di dunia dan akhirat. Engkaulah perlindungku di dunia dan akhirat. Tawaffani muslima, matikalah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Artinya jadi raja, kacau, ada harta, tapi tetap cita-cita yang tertinggi, mati dalam keadaan menyerah diri pada Allah, masuk di kalangan orang yang saleh. Kita tak boleh jadi Nabi dah. Nak segak pun terani je lah. Nak harta pun banyak mana. Tapi cita-cita tertinggi Nabi Yusuf tu masih ada peluang kat kita. Betul tak? Minta mati sebagai orang Muslim, Allah masukkan kita di kalangan orang yang saleh. Nabi Ibrahim, Nabi yang paling tinggi sekali. Tuan-tuan, semua agama ni tak berkenan. Ada agama ni, Kristian tak mau terima Nabi Muhammad, Yahudi tak terima Nabi Isa,
Dia terima Nabi Musa. Tapi Yahudi, Kristian, Islam semua terima satu Nabi. Apa dia? Nabi apa? Nabi Ibrahim. Semua Abraham, semua yang ni salute. Tak betul lah mereka tak terima Nabi Muhammad tu, tapi tang Ibrahim tu mereka terima. Allah kata wa man yarghabu an millati Ibrahim innahu illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang berpaling pada agama Ibrahim, dia membodohkan dirinya. Kami telah tabalkan dia di dunia, di akhirat dia termasuk di kalangan orang-orang yang saleh. Hadirin dan hadirat, tuan-tuan sekalian, panjang masa saya ambil tuan-tuan ni, tapi nak sebut satu saja. Saya dan tuan-tuan ada cita-cita yang tak pernah terpadam dalam diri kita. Sampai nak pergi bilik air pun tak larat, langkah kaki pun tak boleh, duduk di katil pun tak larat angkat kepala dah. Tapi sentiasa minta pada Allah, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, matikanlah aku sebagai orang Islam, masukkanlah aku di kalangan orang saleh. Orang saleh ni apa? Kata al-qaim ma yajibu alaihi min huquqillahi wa huquqil ibad. Orang yang melaksanakan tanggungjawab yang Allah bagi pada dia terhadap Allah dan tanggungjawab pada hamba-hamba Allah yang lain. Oi, bukan senang nak buat yang tu. Kita mesti ada cacatnya, tapi kita minta Allah ampun, tolonglah masuklah kita dalam list orang soleh tu, tumpanglah masuk. Sebab itu semua anak kita bukan semua orang boleh jadi pangkat besar, tuan-tuan. Kadang-kadang anak kita rentak mengaji pun teratur dia boleh. Ketahang ni terani orang boleh. Tuan-tuan, di dunia ni gaji mungkin banyak tu saja, pandai mungkin banyak tu saja, isteri mungkin teratur saja, harta mungkin teratur saja. Tapi satu peluang yang Allah bagi semua kita ada sama. Jawatan yang paling tinggi, kedudukan yang paling tinggi, yang semua Nabi nak yang tu. Jadi apa tuan-tuan? Orang-orang yang saleh. Soleh ni tak payah pergi isi borang. Mufti ada lah borang nak jadi orang soleh, tak ada. Silap-silap mufti pun tak soleh. Kena saleh ni antara kita dengan Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni sentiasa kita minta, ya Allah, jadikanlah aku di kalangan orang yang saleh. Itulah harapan paling besar kita dalam dunia ni. Matilah lah rumah buruk pun, matilah nak bersikap buruk pun, tapi kalau hidup sebagai mati sebagai orang saleh, macam Tuhan cerita tadi, sibuk dengan nikmat syurga, sibuk dengan syurga. Dalam duk sibuk syurga, Allah bagi salam. Apa punya nikmat besar. Setakat orang yang dihormati sahibus samahah, apa makna dah? Tu orang bagi pangkat, belum tentu sahibus samahah, belum tentu samahah. Yang berhormat belum tentu orang hormat. Tapi kalau Allah kata assalam, salamun alaikum, sejahtera pada kamu, pemilik sejahtera yang menentukan sejahtera, bagi kesejahteraan pada kita, sejahtera kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Terima kasih. Kita maaf panjang sikit, kita sambung solat kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.